Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, saya seorang peguam, saya beramal di Tetuan Jedip Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini bagaimana bertanding di pilihan raya sebagai calon bebas dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin memohon maaf terlebih dahulu sebab topik kita pada hari ini untuk saya adalah sesuatu yang berciri agak populis, tapi saya perasan ramai pengamal undang-undang di sana, ramai influencer di luar sana yang tidak mengetengahkan topik ini. Saya tidak faham mengapa, tapi saya percaya sebagaimana keperluan mengundi adalah satu hak asasi, kebolehan kamu untuk bertanding dalam pilihan raya pada pendapat saya juga adalah satu hak asasi di mana orang awam harus diberi pengetahuan mengenai isu ini. Mula-mula sekali poin kita yang pertama untuk hari ini adalah jika kamu bertanding sebagai seorang calon bebas, kamu akan diberikan satu set logo-logo atau simbol-simbol yang disediakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan kamu harus memilih salah satu simbol yang diberikan. Ini terutamanya benar sebab kamu kena ingat jika kamu bertanding sebagai seorang calon bebas, kamu tidak boleh menggunakan logo parti dan sebagainya. Dan bila kamu bertanding sebagai calon bebas, kamu tak boleh menggunakan logo kamu sendiri. Kamu nak letak ular tedung ke apa ke, tak boleh. Kamu tak boleh gunakan logo kamu sendiri. Kamu kena menggunakan logo yang diberikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan kamu kena ingat logo yang kamu gunakan ini sebolehnya kamu kena gunakan untuk semua aktiviti kempen kamu. Sebab bila kamu gunakan untuk aktiviti kempen, apa yang kamu boleh buat, semua banner-banner, semua spanduk kamu, semua poster dan sebagainya akan ada simbol tersebut. Mungkin simbol kunci, kamu gunakan simbol kunci katakan. Simbol ini adalah simbol yang akan keluar di kertas undi, ballot paper kita sebut. Okay? Dan baru pengundi akan tahu, okay, simbol kunci ini adalah mewakili kamu, baru mereka boleh meletakkan tanda untuk mengundi untuk kamu. Kedua sebagai seorang calon, kamu kena sekurang-kurangnya 18 tahun. Umur kamu kena sekurang-kurangnya 18 tahun jika kamu ingin bertanding untuk kerusi parlimen. Tapi untuk kerusi DUN, kebanyakannya adalah 18 tahun dengan pindaan di kebanyakan negeri telah dibuat. Tapi ada setengah negeri masih mengetengahkan bahawa kamu perlu berumur sekurang-kurangnya 21 tahun untuk kamu bertanding untuk kerusi DUN. Sila semak dengan negeri kamu, tempat mana yang kamu ingin bertanding. Ketiga ini penting. Proses sebagaimana kita tahu, proses pilihan raya ni melibatkan duit. Berapa banyak duit yang kamu kena ada dekat tangan. Saya akan menyentuh mengenai deposit. Jika kamu bertanding kerusi parlimen, deposit RM10,000. Bahan kempen pilihan raya lagi RM5,000. So untuk kerusi parlimen kamu kena standby RM15,000. Dan untuk kerusi DUN, saya percaya deposit adalah RM5,000. Bahan kempen parlimen adalah RM3,000. So, minta maaf, bahan kempen DUN adalah RM3,000. So, secara penuh RM8,000. So, untuk parlimen, untuk kerusi parlimen, kamu kena standby RM15,000 deposit. Untuk kerusi DUN, kamu kena standby RM8,000 deposit. Dan kamu kena ingat deposit ini boleh dikembalikan jika kamu menepati semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Sebagai contoh, jika kamu bertanding untuk kerusi pilihan raya parlimen, jika kamu kalah sekalipun tapi kamu telah mendapat sekurang-kurangnya 1/8 daripada undi. Jika kamu dapat 1/8 daripada undi, kamu akan diberikan semula deposit kamu itu. Tapi kamu kena paling kurang kamu kena secure atau kamu kena dapatkan 1/8 daripada undi tersebut. Seterusnya, poin kita yang seterusnya untuk hari ini adalah jika kamu ingin bertanding dalam pilihan raya, kamu tidak boleh menjadi seorang yang bankrupt. Maksudnya kamu tidak boleh menjadi seorang yang telah diisytiharkan sebagai muflis dan sebagainya. Okey. Ini satu poin yang umum, ramai yang faham. Tapi apa yang ramai takkan faham adalah ini. Sebab mereka berpendapat bahawa kamu ada hutang, kamu jelaskan hutang tersebut, maka secara automatik kamu berhenti ataupun kamu bukan lagi seorang yang diisytiharkan sebagai muflis. Tidak. Kamu kena pergi ke mahkamah, kamu kena dapatkan satu perintah untuk mengesahkan bahawa kamu ini bukan lagi seorang yang bankrupt. Ini kamu kena ingat. Seterusnya poin kita yang seterusnya untuk hari ini adalah merujuk kepada kesempurnaan akal fikiran kamu dan kamu kenalah seorang yang waras dan sebagainya. Ini agak penting kerana bila kamu bertanding sebagai seorang calon, rakyat perlukan ataupun wakil rakyat yang dipilih haruslah seorang yang sempurna akal fikiran. Ini sangat-sangat penting. So, apa yang kamu kena ingat di sini adalah
hanya dengan melabel seorang individu ini sebagai seorang yang gila, seorang yang kurang sioman dan sebagainya adalah tidak memadai. Jika kamu dikategorikan sebagai orang yang kurang sioman ataupun tidak sempurna akal pemikiran, masih lagi kena perlukan pengesahan daripada doktor dan sebagainya ataupun badan perubatan yang mengesahkan bahawa individu ini kurang sioman ataupun kurang sempurna akal pemikiran dan tidak sesuai bertanding di pilihan raya. Ini kena menerusi satu badan perubatan dan sebagainya. Ini juga satu poin yang ramai kurang arif, sebab ramai berpendapat bahawa sekiranya kita melabel seorang ini sebagai kurang sioman, ianya adalah memadai. Tidak. Kamu kena untuk seseorang tu dilabelkan sebagai kurang sioman, terutamanya sekali orang tersebut kena dibuktikan terlebih dahulu melalui proses perubatan. Poin kita yang terakhir adalah kewarganegaraan. Ini dalam bahasa Inggeris kita sebut goes without saying, tapi dalam bahasa Melayu ianya saya tak perlu ulas dengan lebih lanjut lah. Sebab untuk bertanding untuk kerusi parlimen di Malaysia, kamu kena menjadi seorang warga negara Malaysia. Itu satu. Tapi apa yang ramai terlepas pandang adalah di Malaysia kita tidak ada proses yang recognize ataupun yang mengiktiraf dual citizenship ataupun seseorang individu yang memegang dua kewarganegaraan atau lebih dari dua warga negara. Ini kita kena faham ya, saya akan cuba terangkan di sini. Kita kena faham, di sesetengah negara, dual citizenship adalah diiktiraf. Maksudnya, kamu dibenarkan untuk menjadi rakyat negara A dan juga negara B pada waktu yang sama. Tapi di Malaysia, jika kamu mengangkat sumpah setia terhadap negara untuk bagi tujuan kewarganegaraan negara lain, secara automatiknya sepatutnya kewarganegaraan kamu telah terlucut. Tapi di Malaysia agak unik sedikit disebabkan kita tidak ada proses untuk menentusakan siapa yang telah mengambil taat sumpah setia untuk mendapatkan kewarganegaraan negara lain. Ini kita tidak ada kepastian. So, oleh yang demikian, ramai yang masih memegang IC Malaysia, menggelar diri mereka warga negara Malaysia. Tapi dari segi undang-undang, kamu tidak dibenarkan memegang kewarganegaraan dua negara atau tiga negara yang berbeza pada waktu yang sama. Tidak dibenarkan sama sekali. So, untuk bertanding di pilihan raya Malaysia, kamu hanya boleh jadi warga negara Malaysia saja dengan tidak ada sebarang kewarganegaraan lain. Ini kita kena ingat ya. Sekian saja daripada saya. Saya berharap poin-poin yang saya sampaikan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanding dalam pilihan raya terutamanya. Jangan kamu membuat keputusan bahawa ini sedikit message daripada saya. Jangan kamu beranggapan bahawa tidak ada keperluan kamu untuk bertanding sebagai calon bebas dan sebagainya kerana politik adalah sesuatu yang sentiasa berubah dan sebagainya. Tidak ada. Kamu jangan berfikiran begitu. Jika kamu berpendapat, kamu dapat menabur bakti kepada negara, kamu dapat memberikan sesuatu yang unik kepada pengundi-pengundi kamu, ambil bahagian. Ambil bahagian dalam proses demokrasi ini adalah satu proses yang agak menarik. Ambil bahagian, kamu belajar dan kamu boleh dapat menjadi seorang yang dapat memberikan sumbangan dalam proses demokrasi kita ini. Sekian daripada saya. Macam biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, sila ajukan kepada saya. Saya akan cuba yang terbaik untuk menjawab. Dan macam biasa, semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang dengan konten-konten yang lebih menarik. Terima kasih.